Hai, Assalamualaikum, bersama dengan saya Firdaus sebagai host pada hari ini dalam rancangan Sembang-Sembang Santai bersama kita punya dua panelis utama. Yang pertama ni Ustaz Fuad dan yang kedua Kak Anal. Selamat datang kita punya rancangan Sembang-Sembang Sampai. Okey, hari ini kita nak bincang ada topik lah atau agak topik yang menarik dan mungkin tengah hangat lagi sekarang ni. Iaitu kesedaran sivik, dan kita hari ini kita nak highlightkan berkenaan dengan benda yang isu yang baru lagi viral dekat surat khabar social media sekarang ni kan, iaitu pembuangan sampah rakyat Malaysia lah. So kalau kita tengok baru-baru ni viral, orang buang sampah, orang balik raya dalam masa jam tu, sampah pun jam juga dekat situ kan, dekat tepi jalan kan. So jadi masalah untuk penduduk tempatan jugalah untuk nak bersihkan semula sampah-sampah yang dibiarkan tu. Okey, kalau kat apa yang saya faham lah, kalau kat jalan raya ni, apa yang saya tahu ada orang sebut kat jalan raya ni jugalah kita nak tahu sejauh mana kita punya kesabaran kita. So orang kata kalau nak tahu sikap seseorang tu, tengok dia dekat jalan raya tu macam mana. Contohnya kalau kita berada dalam jam, kita nak maki-maki orang, itulah sebenarnya sifat kita yang sebenarnya. Kita keluar. Okey, saya nak tanya dekat Ustaz Fuad lah. Kalau menurut pandangan Islam, macam yang saya cakap tadi lah, dari segi kita punya sikap tu sendiri daripada dalam tu, betul ke benda yang kita dari dalam tu kita akan keluar kalau kita berada di jalan raya? Ada ni tak maksudnya? Pandangan. Okey, baik. Terima kasih Firdaus. Sebenarnya kita sebagai orang Islam selalu kita dengar ayat kena banyak sabar, kena banyak redha kan. Jadi basicnya di mana-mana pun kita berada, terutama bila berdepan dengan jam, kesesakan jalan raya tadi kan. So antara benda yang kita kena ada sifatnya sabarlah. Jangan mudah marah, jangan mudah melenting, sebab matlamatnya baik kan, mungkin nak ziarahi ibu bapa, nak melawat saudara mara, nak balik kampung, tapi disebabkan hilangnya sifat sabar yang dituntut dalam agama tu, maka keadaan bertukar sebaliknya. Mungkin kita akan horn orang, kita akan potong line kan, sampai menyebabkan kena saman. Jadi kalau nak ambil secara ringkasnya, tips pertama, sifat tu yang kena ada adalah sifat sabar lah. Dan kemudian kita pun kena redha lah, sebabnya nak balik raya ni dah tahu dah sebenarnya kan, memang berdepan dengan jam, tak ada tempat yang tak jam di Malaysia ni bila balik raya. Jadi itu saya rasa benda yang perspektif ataupun mentaliti yang kena ada dululah untuk setiap orang tu kalau nak berdepan dengan apa-apa masalah, termasuklah juga jam tadi, masalah juga sebenarnya Okay, mungkin yang kawan-kawan kita kat luar sana tu nak tanya apa kaitannya buang sampah tu dengan kita punya kesabaran tu kan. So kita nak tanyalah Kak Ana, apa mungkin Kak Ana dari segi perspektif Kak Ana sendirilah, apa kaitannya kesabaran tu dengan sampah tu? Kenapa orang buang sampah ten jam macam tu kan? Okey, kita tak payah cerita pasal raya dulu, cerita pasal jam. Okey, bila cerita pasal jam, macam kita tinggal dekat tengah bandar dekat Kuala Lumpur, kita selalu cakap macam ni, orang Kuala Lumpur ni adalah orang yang paling penyabar, sebab dia berhadapan dengan jam tu macam setiap hari. Betul. Kita memang kita tak boleh elak, kita kena hadapi. Apatah lagi orang yang bekerja dalam Kuala Lumpur tapi tinggal dekat area Klang Valley. Contoh dia macam dekat dekat Bangi ke, dekat Bukit Jalil ke kan. So jam tu macam rutin dan jadi sebahagian macam makan nasi dah. Jadi talking about sabar tadi, kalau kita tak ada sabar masa jam atau masa buat kereta tu, itu akan menyebabkan kita akan kucak-kacir lah. Maknanya kalau tak ada sabar, jalan raya tu akan kucak-kacir. Maksud dia macam saya akan marah orang depan pula akan langgar orang depan. Lepas tu maknanya tak ada sistem. So penting untuk ada sabar, tak kisah dekat mana sekalipun, dan penting keperluan sabar tu untuk berada dalam waktu jam juga. Mungkin juga sabar tu sabar menunggu trafik jam, atau sabar tak tahan sakit perut, punya juga kan. So memang merangkumi semua sabar. Macam mana nak kendalikan tu di sini je tahu. Masa dalam kenderaan ke,
dalam keadaan trafik ke. Itulah kenapa sabar tu dikaitkan dengan tingkah laku kita. So maksud dia, kalau kita tak pandai didik diri, sabar dalam kenderaan, maknanya kita terkurung dalam satu ruang kecil tau. Sebab tu tadi macam tadi Ustaz Mak cakap, macam awak sendiri cakap tadi, apa kaitannya sabar dengan kita punya perangai? Sebab kita diduga, dites dalam satu ruang kecil dalam kereta. Kalau kita mampu menangani keadaan sabar dalam ruang kecil tu, bermaksud insya-Allah ruang besar, yang maknanya ruang lagi, space lagi besar, kita boleh kendalikan dengan baik. Dia macam aku nak buat, aku tak tahan, aku nak benda kan. Kalau dalam kecil tu boleh settle, maknanya kat luar pun insya-Allah boleh settle. Itu saya rasa sikap tadi buang sampah, kita nak kaitkan buang sampah kan. Mungkin nafsu lah. Dalam kereta kan nafsu kadang-kadang bukan sebab dalam kereta kita nak bersih. Kadang kepuasan buang sampah tu. Macam mana Ustaz? Macam kalau kita buang sampah, apa rasa? Saya macam fikir kan, ada setengah orang kata dia macam ibarat macam rasa dengki ataupun macam iratif, macam orang cakap orang kita dah bayar orang untuk buat pembersihan, kenapa nak kita pula nak kena simpan sampah tu, kena fikir masalah dia kan. So kita buang je lah kan. So mentaliti lah, mentaliti. Tapi itulah, kalau kita tengok daripada sudut moral, sudut agama pun benda tu tak dihalalkan lah. So maksudnya kalau kau dah duduk dalam jam, kau berdepan dengan macam-macam cabaran 2-3 jam, 5 jam, 10 jam kan. So makan, lepas tu ada sampah. So nak jalan mudah, kononnya nak kereta bersih, so campak kat luar kan, luar tingkap. Jadi sebenarnya cara tu tak dihalalkan lah. Sebab itu adalah sebagai daripada tuntutan lah kita sebagai manusia, menjaga alam sekitar, sebagai orang Islam, apatah lagi menjaga kebersihan kan. Jadi sikap tu saya rasa berbalik pada mentaliti kita dan juga kesedaran kita. Maksudnya agama ni patutnya mendidik kita menjadi seorang yang berdisiplin semua kan. Bukannya orang yang macam ambil kesempatan di atas kononnya kita bayar tol, kita bayar road tax lah whatever kan. So ada orang kemas. Tak, tu maksudnya cara fikir yang salah. Cara fikir yang salah. Ustaz, apa hukum dia? Hukum dia? Kalau kita buat tingkah laku macam tu, nak kata hukum yang secara spesifik tak adalah, tapi memang kira berdosa lah mencemarkan alam sekitar kan. Mungkin berlaku kerosakan, lepas tu mungkin kalau ada orang naik motor terlanggar kita punya sampah-sampah tu, dia terjatuh ke, tak tahu, berbagai kemungkinan berlaku. Dan mungkin kalau ada binatang yang makan semua kan, dan mencemarkan alam sekitar tu dah lah sebahagian daripada dosa lah sebenarnya kan. Pencemaran bau kita tak tahu kan, berlaku juga. Tadi kita cerita pasal apa? Pasal kalau orang tu dia memang dengki, bukan dengki apalah, macam rasa macam aku nak bagi kerja, dekat orang yang cuci sampah atau bersihkan sampah, yang cuci jalan raya semua kan. Tapi ada juga saya rasa sesetengah perangai tu, ni saya berpendapat sebab ada tempat-tempat yang kita pergi ziarah orang, dia memang hidup dia memang rasa dia tak boleh tengok kebersihan. Ada juga orang macam tu, dia maksudnya dia tak suka kepada kebersihan. Dia tak suka perfect. Dia puas lebih kepada kepuasan bila dapat buang satu benda. Saya ambil satu contoh sebab saya ada tertengok dekat social media, ada satu kes viral tu, pemandu lori, minta maaf kalau salah cakap, tapi tak silap saya pemandu lori, dia baling air dekat jalan raya, yang mana air tu jatuh dekat kereta orang lain, dan pemilik kereta yang air jatuh tadi tu, dia kata air yang dibaling tu air kencing. Ada viral. So saya rasa time tu bukan raya, tak jam pun. Saya rasa ada setengah mentaliti ataupun sikap, dia rasa satu kepuasan. Saya tak pasti, tapi mungkin itu adalah kepuasan untuk membuang, atau mungkin dalam kenderaan tu macam saya cakap di ruang kecil. So kita diduga ruang kecil banyak benda terlimit. Jadi mungkin dengan cara apa yang dia ada tu kan, macam saja nak kacau orang. Macam budak kecil nakal dia macam kacau orang, baling barang. So dia jadi benda tu kepuasan bagi dia pula. Kepuasan. Mungkin juga ada punca tu. Dia mungkin ada masalah psikologi juga. Mungkin juga. Seronok orang seronok. Orang dapat masalah dia seronok. Betul Ustaz. Ada okey. Macam tu Ustaz, daripada Ustaz punya pendapat kan. Kalau orang dia memang seronok untuk melihat kesusahan orang lain, apa pula macam mana? Macam tu. Dia memang saja dia buang sampah. Dia macam, saya rasa
melibatkan psikologi dan juga mental lah saya rasa. Daripada sudut pandangan manusia normal, terutama kita sebagai orang Islam kan, memang kita tak diajar, dan kita diajar supaya berakhlak dengan akhlak yang baik, berbudi bahasa, dan agama kita juga menitik beratkan tentang cakap apa, Nabi sendiri tu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau sikap macam tu, saya rasa sikap yang bertentangan dengan ajaran dan juga nilai-nilai murni agama kita lah. Jadi benda tu suatu yang perlu diperbaiki, dan kalau memerlukan rawatan ke, memerlukan pandangan pakar psikologi, saya rasa perlu ditekankan lah juga kan, sebab macam tak normal lah. Betul kan? Tak normal lah kalau ada mentaliti ataupun sikap macam tu. Jadi saya pun tak sabar, Firdaus ni sebenarnya buat apa sekarang ni? Tak, Firdaus apa Jadi sebenarnya kalau semua dah tahulah, hari ini kita disponsor oleh Mapkara Bangi dan Kampung Pandan. Kampung Pandan. So kalau semua tak tahu, ini bukhur. So ini selalunya orang bakar menggunakan arang dan kayu gaharu kan. Okey, kita ni kita try lah bakar, nak tengok dia punya bau dia macam mana. Ni bau ni nampak asap. Boleh bagi tenang ni. Sesuai untuk orang yang ada masalah mental buang sampah tu. Kalau dapat bau Mapkara ni, saya rasa bukhur ni, insyaAllah dia akan rasa tenang. Pasang kat rumah lah. Bagus ni. Kat rumah, janganlah dalam kereta. So ni maksudnya satu set ke apa ni? Macam ni datang ni? Satu kotak? Okay, dia datang dengan satu set lah. So set premium bukhur. Okay. So kat dalam ni lah adalah dia punya, kalau saya dapat tengok kat sini, dia adalah aromaterapi juga, dan dia dapat hapuskan bau yang tak enak kat rumah ni. Kadang-kadang kat rumah kita masak-masak kan, bau dekat lansir kan. Dalam kereta boleh pasang ke ni? Dalam kereta boleh. Boleh tak bahaya walaupun ada api-api. Sebab ini besar kalau untuk ruang yang besar lah. Sebab dalam mungkin kita ada yang kecil. Kecil, size kecil punya. Okay. Size lah. Okay, ni pun boleh mengatasi masalah gangguan, bukan menghalau lah. Maksudnya dia mengatasi lah, kita nak cakap dia bagi benda-benda tu lari ke apa yang kita tak tahu lah. Sebab benda-benda yang awak cakap tadi tu, dia suka benda busuk tau. Ya. So dia suka benda topik kita hari ni sampah kan. Sebab makhluk-makhluk yang alam gaib ni, yang bukan selain daripada kita ni, dia suka benda-benda busuk ni. So jadi memang eloklah pasang benda wangi-wangi kat dalam rumah kan. Tapi kalau benda wangi, kalau rumah tak bersih pun tak boleh juga. Dia kena tersusun juga. Baik, faham kan? Kira ni secara sambil-sambil kita sembang. Kena tajuk hari ni kan. Kena tajuk hari ni. Okay, terima kasih kepada Mapkara Bangi ataupun Mapkara Kampung Pandan lah, sponsor kita punya rancangan hari ni. So kita sambung semula dengan kita punya sembang-sembang ni berkenaan dengan masalah, ataupun sebenarnya benda ni dah lama dah sebenarnya, masalah ni buang sampah ni, bukannya baru-baru ni je kan. Betul. So sebab kita ni, sebab dah lama tak raya, dah 2 tahun. So bila dah raya tu tiba nampak benda tu penuh tak di jalan kan. So benda tu jadi viral semula lah. So kalau kat rumah sendiri tu, orang luar takkanlah nak cari rumah ni kotor tak. Maksudnya sebab benda tu semua orang boleh nampak, pagi boleh nampak kan. Kita hari ni rasanya ni Firdaus kena sentuh pasal ni, pasal parent, didikan didikan pasal sampah ni memang berkait rapat dengan contoh. Betul sebenarnya didikan sebenarnya kan second episode, second segment. Second segment. Okay, saya rasa kita punya topik tu sembang-sembang santai ni sampai sini je. Sembang-sembang santai. So sembang-sembang sampai. Sembang-sembang sampai. 3S. SSS, sembang-sembang sampai. Okay. Tersasul pula kan. Maklumlah first episode ni kan. Okay, saya rasa kita punya program ni sampai di sini je. Nanti kita akan ada next punya
slot lah, ada tajuk yang menarik, so nanti kita akan share. Terima Ada kasih. banyak episod ke? Ada banyak episod lah. Oh, InsyaAllah. Kalau kita akan panggil lagi ke lepas ni kan? Pendek sangat ni. Pendek sangat. Baru nak bagi star. Sempat nak bagi star kan? Tak sempat bagi star. Okay, kita nak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Fuad dan Kak Ana atas kehadiran dalam punya program pada hari inilah. Okay, dan terima kasih kepada Mak Perkara Bangi dan Mak Perkara Kampung Pandan atas tajaan bukhur. Saya rasa ni bau dia sedap jugalah. Memang Bau raudah. bau raudah. So boleh dapatkan dan boleh ni kot. Kalau kat sini saya tengok Facebook Mak Perkara dan IG dia makperkara.official. So boleh pergi kat situ terus lah untuk buat pembelian. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye.